Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Akmal dalam Vlog Juga Blog. Hari ini kita nak sambung kisah-kisah Nabi, 25 Nabi utusan Allah daripada buku ini. Ya, buku ini korang boleh dapatkan dalam tempoh PKP ni, boleh dapatkan secara online di www.edukitbooks.com. Boleh dapatkan secara online. Okey, jadi link tu akan aku bagi dekat description. Korang boleh tengok lah. Okey, jadi kita akan seterusnya kita pergi ke kisah Nabi Harun alaihissalam yang fasih dalam berbicara. Kelebihan yang ada pada baginda adalah fasih dalam berbicara dan power dalam berdebat. Okey, kisah Nabi Harun adalah begini. Nabi Harun alaihissalam adalah abang kandung kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nama penuh baginda ialah Harun bin Kahat bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi pada satu hari Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar Nabi Harun alaihissalam dapat memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Itu doa Nabi Musa kepada Nabi Harun. Ini disebabkan kefasihan Nabi Harun alaihissalam berdebat, berpidatur dan mempunyai pendirian yang amat tegas. Baginda juga sering mengikuti Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Firaun, Haman dan Qarun. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah di Gunung Tursina. Tugas berdakwah diamanahkan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk memimpin penduduk Bani Israel daripada melakukan kemungkaran. Okey, kejadian ini ada dirakamkan dalam surah Taha antara ayat 25 hingga 36. Okay, kita teruskan kisah Nabi Harun ni. Dalam kalangan penduduk Bani Israel terdapat seorang ahli sihir bernama Samiri. Kaum Bani Israel telah terberaya dengan musyidat Samiri apabila patung lembu emas itu boleh mengeluarkan bunyi. Ingat pada waktu itu ada satu patung emas berbentuk lembu yang boleh mengeluarkan bunyi. Okay, Nabi Harun alaihissalam telah menasihati mereka. Namun kaum Bani Israel yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhan mereka tidak mempedulikan nasihat baginda itu. Sekembalinya Nabi Musa AS, baginda mengusir Samiri bersama pengikutnya dan membakar patung emas tersebut serta mencampakkannya ke dalam laut. Surah ini, peristiwa ini boleh korang dapatkan melalui tafsir Quran ke apa ke. Kalau rasa tak apa pandai bahasa Arab, boleh tengok tafsir Surah Taha di antara ayat 85 hingga 94. Baik, saya teruskan Nabi Harun ni cerita ni, kisah dia. Nabi Harun alaihissalam wafat ketika berusia 122 tahun, 11 bulan sebelum Nabi Musa alaihissalam wafat. Selepas kewafatan mereka berdua, Bani Israel dipimpin oleh Yusya bin Nun. Okey. Dalam kisah ringkas ni kita boleh dapat, apa yang kita boleh dapat dari kisah ringkas Nabi Harun ni adalah, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lama meninggalkan kita, jangan sesekali kita meninggalkan agama yang dibawa oleh baginda. Tu ingat tu Nabi Harun punya kisah. Rupanya Nabi Harun ni kalau berturut dakwah, dia akan pairing dengan Nabi Musa. Nabi Musa selalu berdoa kepada Allah untuk memudahkan Nabi Harun ni berdakwah kepada kaum Bani Israel. Dan Nabi Musa dan juga Nabi Harun ini dia berdakwah ke atas orang yang bernama Firaun, orang yang bernama Haman, dan juga orang yang bernama Qarun. Ketiga-tiga ni kisah dia besar-besar semuanya. Kita boleh tahu macam mana azab yang diturunkan oleh Allah dan macam mana sombongnya mereka ni terhadap Nabi-Nabi dan tak mahunya mereka menyembah Allah dan membelakangkan apa ajaran yang dibawa oleh Harun dan juga Nabi Harun alaihissalam dan juga Musa alaihissalam. Kisah itu saja kisah untuk hari ini. InsyaAllah pada video akan datang kita akan menjenguk-jenguk sikit mengenai kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Seperti mana yang saya kata, kisah apa lagi yang seronok untuk diceritakan kepada keluarga kita dalam waktu-waktu macam ni senggang ni, kalau bukan kisah-kisah daripada Al-Quran, kisah Nabi dan Rasul yang tercatat dalam Al-Quran. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.